Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Di video kali ini saya ingin berkongsi mengenai sesuatu yang agak penting. Ini terjadi tak lama lah, dalam 3 bulan lalu. Tanpa buang masa lagi, gambar yang seterusnya adalah, walau bagaimanapun, anggaplah saja ini sebagai hiburan dan jangan terlalu taksub atau percaya. Okey, gambar yang seterusnya adalah gambar ini dia. Seperti yang saya katakan tadi, pada awal tahun ini 2023, pada waktu tu saya baru saja dalam mula-mula nak YouTube ni semua. Saya baru saja upload pengalaman saya, macam mana saya daripada ilmu kebatinan, lepas tu saya berhijrah mendalami Islam, belajar ruqyah syariah dan sebagainya lah. Jadi pada waktu itu, sesiapa yang mesej saya ke, yang ajak jumpa ke, saya layankan aja. Kadang-kadang saya ingin bikin konten bersama mereka dan kadang-kadang tidaklah, sekadar berjumpa saja mengeratkan silaturahim. Alhamdulillah, kebanyakan yang saya jumpa, ramai di antara mereka yang baik-baik. Banyak pengalaman-pengalaman mereka yang mereka kongsikan menjadi tauladan dan pengajaran untuk diri saya juga. Tapi dalam ramai-ramai orang tu, pasti ada satu yang memang menyakitkan hatilah. Dan ini adalah kisah salah satu. Saya tidak akan mengaibkan orang tu, jadi saya panggil dia abang saja. Okey? Ada abang ni mesej saya di TikTok. Kan masa tu kan saya upload gambar, post di YouTube dan di TikTok lah. Dia mesej saya di TikTok. Dia bagi salam dan dia kata dia berminat untuk jumpa. Saya pun pada waktu tu, siapa yang nak jumpa, silakanlah. Kita letak tarikh dan kita jumpa di daerah Johor Bahru. Lepas solat Zuhur di salah satu warung untuk kita bersembang lah. Dan hari tu pun tiba, saya pergi ke warung tu, jumpa dengan abang tu. Abang tu nampak macam orang biasa. Saya ni kalau jumpa orang, selagi orang tu tak berbual pasal horor, saya biasa diam aja. Walaupun saya sedap hati ke, tak sedap hati ke, perasan sesuatu ke, tapi kalau bukan urusan saya tak buat apa pun. Kerana tak semua perkara dalam dunia ni saya harus masuk campur. Kita jumpa di warung, abang tu dah sampai dulu. Daripada jauh, saya dah tak sedap hati. Saya pun macam, tak apalah, sangka baik dulu. Kerana kita sebagai orang Islam tidak boleh sangka buruk. Dan saya sangka baiklah, saya berjumpa dan kita bersembang banyak topik, bab jin, bab kebatinan, bab ruqyah, bab rawat orang, macam-macam topik. Dan abang itu sebagai manusia kalau ajak bersembang memang best lah. Sembang, tiba-tiba abang tu tanya, Is, abang nak ajak kamu pergi ke rumah abang. Saya pun macam, jauh ke bang? Kalau jauh tak perlulah, kalau dekat bolehlah saya singgah. Tapi sebelum maghrib saya akan geraklah dalam pukul 6 gitu. Dia kata okey. Abang ni dia tidak menunjukkan yang dia ini ada jin ke apa. Walaupun saya tak sedap hati, kerana saya kan pernah berurusan dengan orang yang ada jin, orang ilmu hitam, dan saya dah dapat rasa lah. Tapi saya sangka baik dulu. Okey, tak apa, saya ikut pergi ke rumah kawasan dia. Rumah besar, banglo, dalam 2 tingkat lah. Bila daripada jauh tu, baru saja masuk ke rumah dia, saya bagi salam lah. Daripada jauh dah nampak sosok ni, yang ini, belakang, dekat tingkat 2. Perempuan ni lah. Dia tunduk rambut hurai ke bawah, macam gitu. Saya pun macam, apa pula ni? Kerana saya teringat tadi waktu di warung tu bersembang, abang ni kata dia tidak ada jin, tidak berurusan dengan jin ni semua. Sebab itu saya suka. Tapi kenapa datang sini tiba-tiba ada satu pula terpleot-meot kat situ? Dah, saya pun dah naik bosan lah. Kerana saya tidak suka berurusan dengan jin-jin ni semua. Terutama sekali kalau ada tuan rumah tu, tuan tu yang bela jin tu, saya tak berapa suka. Masuk lagi langkah ke dalam, bagi salam, Assalamualaikum. Dan masuklah. Abang pun kenalkan orang rumah dia, keluarga dia ke saya. Saya pun tegur siapa. Dah nampak dekat sudut tu sebelah, nampak sosok ni pula. Tengok ke dapur, nampak sosok ni pula. Akhirnya bila saya duduk di ruang tamu, abang yang itu pun duduk ruang tamu yang ajak saya ke rumah dia tu, tiba-tiba bila abang tu duduk, nampak yang ini pula berada di belakang dia. Dengan bangga tau, jin itu menjelmakan diri mereka. Dia tidak ada macam segan silu ke apa. Dah macam anggaplah rumah sendiri.
Saya pun diam dululah. Dan kita bersembang macam biasa, sembang. Tapi setiap kali sembang, muka saya akan terginilah. Ya, tak ternampak sini. Ya, tak nampak sini. Ya, alamak nampak tu. Macam mana nak bersembang ni? Akhirnya saya bersembang, tapi dalam hati saya baca doa. Saya baca ayat ruqyah. Mulut bersembang, ya bang, oh bagus, tapi dalam hati baca. Dah baca. Tiba-tiba nampak abang tu dah gelisah tau. Berpeluh-peluh dia tiba-tiba. Saya senyum aja lah. Saya tanya, kenapa bang? Dah nampak sosok ni dah macam huru hara lah. Tiba-tiba kat sini, tiba-tiba kat situ. Saya pun baca je lah dalam hati. Nak ajak sangat kan, saya datang. Okey, saya datang. Tiba-tiba saya tanya, abang, ni saya tanya jujur lah. Abang tadi dekat warung kata abang tidak ada bela jin kan? Tapi siapa abang nak tipu? Betul tak? Saya dah hampir 10 tahun lah berurusan dengan tukang sihir, berurusan dengan orang yang dirasuk, berurusan dengan orang ilmu hitam yang ada jin ni, yang ada khodam, yang ada saka, yang ada pusaka. Siapa abang nak tipu bang? Sekarang abang rasa panas kan? Kerana saya baca doa dalam hati. Saya minta kepada Allah, tunjukkanlah kebenaran. Dan nampak pun kebenaran. Abang dah gelisah, panas ni. Tanya punya tanya, korek punya korek. Rupanya abang tu cakap apa? Sebenarnya dia ajak saya, Brother Is, pergi ke rumah dia untuk tunjuk khodam-khodam jin yang dia ada, yang dia bela tu. Saya tanya, abang dah kenal saya macam mana? Saya memang tidak suka orang berurusan dengan jin ni, dan saya tidak suka berurusan dengan jin. Abang dah tahu perkara tu, kenapa abang dengan bangganya ingin tunjukkan jin abang kepada saya? Nak saya musnahkan ke atau macam mana? Dengan abang-abang sekali saya musnahkan. Waktu tu saya dah agak geram sikit lah, tapi masih cool. Alhamdulillah lah, Allah yang bantulah. Korek punya korek rahsia. Oh, rupanya abang nak konon uji saya sebelah. Nampak tadi tu. Konon uji saya sebelah. Nampak tadi tu. Allah, alamak. Allah Akbar. Yang kononnya abang nak uji saya. Dia ajak saya pergi ke rumah dia untuk tunjuk khodam jin yang dia ada dan ingin saya lukiskan. Saya kata, konten saya kongsi pengalaman orang, lukisan apa yang mereka nampak, supaya mengajar masyarakat supaya tidak berurusan dengan jin. Bukannya saya lukis supaya untuk membanggakan jin ni. Abang ajak saya ke rumah abang untuk tunjuk kepada saya jin-jin abang, khodam abang, pendamping abang, supaya ingin saya lukiskan untuk abang. Tak perlu bang, saya cakap. Kerana tidak ada manfaat pun saya lukis benda-benda yang tidak ada manfaat. Saya cakap lah, abang kata ini pendamping abang, tapi saya tahulah sebenarnya ini adalah konon isteri-isteri abang daripada bangsa jin kan, yang abang nikah konon kan. Saya tanya, apakah orang rumah abang yang manusia tu tahu yang abang ada jin? Atau orang rumah isteri abang yang manusia tu tidak tahu? Nak saya bagi tahu ke? Dan abang tu kata, jangan. Dah tu kenapa macam gini? Kalau betul dah bertaubat, buang. Jangan berurusan dengan jin. Saya tanya abang tu, apakah abang sekarang ni nampak mereka ni cantik? Dan abang tu pun kata, dia nampak kononnya sosok-sosok jin pendamping dia tu lawa macam bidadari. Saya lukis saya lukis sosok ni. Semua empat-empat, tapi yang lain saya tak masuk campur lah, walaupun saya tahu. Ini abang nak tahu macam mana merupa mereka. Ni kalau abang nampak depan mata, abang pengsan tau. Tak apa, saya lukis. Inilah rupa diorang yang mereka menyerupai menjelma sebenarnya. Mereka pun menyerupai menjelma sebagai bidadari supaya untuk menggoda, menipu abang saja. Sebenarnya mereka hodoh. Macam yang saya katakan lah, bentuk asli jin tu kita tak tahu, hanya Allah saja yang tahu kan. Ini yang mereka menjelma menyerupai. Tapi walau bagaimanapun, mereka menipu abang dengan konon nampak macam bidadari, tapi sebenarnya mereka buruk. Dan saya kata, orang yang biasa berurusan dengan jin ni, mereka akan jadi panas baran, keras kepala, kuat melenting, kuat marah kan. Betul kan macam itu? Dan abang tu angguk betul. Ada je yang tak kena. Saya berkata kepada abang tu, video konten saya bukan untuk membangga-banggakan jin khodam yang orang ada. Saya berkongsi supaya bagi tahu orang jangan berurusan dengan jin, jangan tertipu dengan jin, jangan jadi mangsa. Dan saya ajak orang untuk cara kita minta perlindungan daripada Allah, cara untuk mengatasi masalah. Saya selalu berkata dengan orang, jangan berurusan dengan jin, kerana itu salah dalam agama Islam. Kerana kalau kita baca surah Al-Jin, di mana dalam ayat itu memberitahu kita
Ada daripada golongan manusia lelaki yang minta pertolongan daripada golongan jin lelaki, dan akhirnya membuat manusia itu bertambah sesat. Abang ni kerana dia umur dah lanjut, dia terlalu taksub dengan kepercayaan dia, dengan bidadari dia tu. Saya bagi tahu abang tu, selagi abang masih berurusan dengan jin, selagi abang belum bertaubat, saya tidak mau ada urusan dengan abang. Kerana kalau selepas saya tegur, abang masih tidak mau bertaubat, kalau saya berurusan dengan abang, saya bersubahat. Saya tidak mau bersubahat dengan orang macam gini. Saya pun minta diri, terima kasih atas hidangan air yang telah diberi, dan saya angkat kaki, saya bagi salam kepada orang rumah dia, dan saya jalan. Dan apa yang saya perasan, bukan saja abang itu, ada sebahagian yang WhatsApp saya, yang call saya pun, sampai ada yang email saya semata-mata untuk bagi tahu saya betapa bangganya mereka mempunyai khodam jin dan ingin saya lukiskan. Saya pun dalam hati macam, untuk apa saya lukiskan perkara yang tidak manfaat? Tidak ada apa pun yang patut kita banggakan dengan adanya khodam jin ni semua, kerana itu salah dalam Islam. Saya akan lebih suka dan bangga sekiranya awak dan saya sama-sama berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah. Itu saya bangga. Kalau awak nak bagi tahu saya, nak tunjuk khodam jin awak tu, saya tak bangga dan saya tak suka. Ada yang, maaf katalah, tunjuk pusaka mereka kepada saya, yang ingin tunjuk cincin mereka pada saya, dan saya kata ini semua tidak perlu. Dan itulah saya bagi tahu kepada abang tu. Saya kata sekali lagi abang, selagi abang tidak bertaubat, saya tidak mau masuk campur. Kalau tidak, abang dengan jin abang, dengan abang-abang sekali akan dimusnahkan kalau abang masih seperti ini. Jadi saya sarankan untuk bertaubat. Dan akhirnya saya pun pergi. Tidak ada satu perkara pun yang patut korang bangga dengan adanya jin ke ada khodam, kerana ini akan menyesatkan kamu. Akhirnya kamu akan panas baran, suka marah, suka sedih, suka was-was, dan kamu akan akhirnya mensyirik kepada Allah, kerana kamu mengharapkan jin, tidak mengharapkan Allah. Boleh jatuh syirik, dan syirik itu adalah dosa yang Allah tidak mau maafkan, yang Allah tidak mau ampunkan. Jadi jangan datang kepada saya dan tunjuk betapa bangganya kamu orang dengan jin khodam yang kamu punya dan ingin saya lukiskan. Tidak ada manfaat pun untuk saya lukiskan. Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.